Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin, muka surat 94, baris yang keempat daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan dikenyangkan dengan ketiadaan makan dan minum, dan didapatkan lazat dalam mengerjakan ibadat. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang dapat oleh seseorang itu apabila la ilaha illallah dia bercampur dengan darah daging dia. Membanyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sehingga menjadi darah daging dia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia beberapa keajaiban, beberapa benda yang tak didapati oleh orang lain. Maka sambung kata dia, dan dikenyangkan, yang ini dikenyangkan orang yang la ilaha illallah, dia jadi darah daging dia tu dengan ketiadaan makan dan minum. Dia jadi benda luar biasa. Tu. Dia tak makan, dia tak minum, la ilaha illallah tu dapat mengenyangkan dia. Tu bukan benda pelik. Tu benda pelik yang berlaku kerana luar daripada adat. Dan bila berlaku pada seseorang yang soleh, maka dia panggil sebagai wali. Dia panggil sebagai karamah. Dia panggil sebagai karamah. Jadi ada orang yang boleh jadi dia tak makan, dia tak minum dan tak jadi apa-apa ke dia. Tu dia panggil karamah. Jadi kalau dia diukur atas jalan adat, mustahil. Mana boleh begitu? Dia tak makan, tak minum, tiba-tiba kenyang. Nampak pada adat mustahil. Tapi pada akalnya tak mustahil, kerana dia membabitkan kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengenyangkan, Allah Ta'ala yang meniadakan dahaga dia, Allah Ta'ala yang melaporkan dia, Allah Ta'ala yang mendahagakan dia. Jadi Allah Ta'ala mampu dan berkuasa untuk mengenyangkan seseorang daripada makan dan minum tanpa dia makan, tanpa dia minum. Tu. Cumanya kalau gitu kau, bukannya bermakna kita zikir la ilaha illallah nak dapat tu. Lagi dia la ilaha illallah, aku nak dapat supaya aku kenyang, jimat duit sikit. Tak ada gitu. Tu. Itu kosak tak betul dah. Bila tak betul, maka pemberian tersebut tak akan dapat Dan didapatkan lazat di dalam mengerjakan ibadat. Yang seterusnya, dapat lazat dalam mengerjakan ibadat. Seperti mana makan nasi ada lauk yang mewah. Sedap. Kalau makan nasi saja, tak ada lauk, kenyang juga, tapi tak sedap. Tu. Jadi ibadat orang yang sedap dengan tak sedap ni, orang buat ibadat, semayang ke puasa ke, dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa dengan mana dia tak rasa kemanisan dan kelazatan ibadat tu.
Sebaliknya kalau dia rasa benci pula, wal'iyadzubillah, atau berasa resah, itu lagi teruk lah. Lebih baik tak berasa apa-apa daripada berasa resah dengan buat ibadat. Tu. Tapi nak boleh ke arah mendapat kelazatan buat ibadat tu, jauh tu. Dia berasa manis buat ibadat. Bila manis buat ibadat ni, dia nak buat lagi. Itu kesan daripada manis. Macam sedap lah, makan sedap kita makan lagi sampai kenyang. Ibadat kalau lazat, dia ibadat lagi sampailah dia puas hati. Tu. Kalau orang yang tak berasa lazat, dia nak ibadat, dia tak rasa nak ibadat lagi. Dia tak berasa nak ibadat lagi, dia berasa cukup lah, sudah cakap ni. Tu. Maka sebab itulah tubi kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang yang baik buat baik, tapi di sisi orang yang dekat dengan Allah yang nampak maksiat. Orang yang baik sembahyang duha 2 rakaat 4 rakaat, okeylah tu bagi dia. Tapi orang yang dekat di sisi Allah 2-4 rakaat ni kira malah. Orang yang baik ni, orang yang tahajud 2 rakaat 2-4 rakaat cukuplah. Tapi orang yang muqarrabin 2 rakaat 4 rakaat ni kedekut. Tak bagus. Bahkan dia nampak itu salah satu jalan maksiat pula. Tu orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi bagi dia, kena buat lebih daripada tu lah. Sebab tu lah imam-imam salaf, ulama-ulama salaf, dia ibadat luar biasa. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala setiap malam 300 rakaat. Ali Zainal Abidin, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap malam 1000 rakaat. Jadi macam mana boleh pergi ke situ? Sebab dia sedap buat ibadat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tibyah menjumpai orang yang dapat mengkhatam paling banyak Quran ni sehari 8 kali. Sehari 8 kali khatam Quran. Sebab apa boleh jadi gitu? Pertamanya masanya berkat, yang keduanya dia sedap baca Quran tu. Tu. Jadi kalau kita baca Quran berasa resah, gelisah, masalah kita ni. Dia tak berasa sedap. Tu. Nak mudah kita nak bandingnya, kita banding hak yang terdekat dengan kita. Kita buat ibadat dengan tengok bola, nak sedap lagi. Kita tengok bola tak mengantuk langsung. Bila mengaji mengantuk. Pelik tu. Apa dia gitu? Sebab tak sedap. Tengok bola sedap lagi. Itulah nak banding sedap dengan tak sedap tu. Bila baca Quran, asal baca Quran mengantuk. Asal mengantuk baca Quran. Tu. Tapi kalau bola, movie 3 jam, cerah mata, elok. Nak tahu berapa lagi. Sampai habis 3 jam. Tu. Sebab apa dia galik gitu? Sebab sedap cerita tu. Sedap tu benda maknawi. Benda yang tak boleh diungkapkan. Jadi dia tak berasa lesu, dia tak berasa malah, dia berasa gajin. Sehingga boleh 3 jam habis movie tu. Tu. Tapi kalau ibadat dia buat gitu, mana dia rasa sedap. Kemudian jadi orang yang nak dapat kelazatan dalam mengerjakan ibadat, memperbanyakkan baca la ilaha illallah. Dan sejuk mata hati seorang di dalam sembahyang. Mata ada 2, mata hati, mata kasar. Mata kasar kita ni lah, 2 biji mata ni. Mata hati berada dalam hati. Jadi kalau dalam bab ibadat dia berkaitan mata hati, dia tak berkaitan sangat mata kasar. Kalau mata kasar ni lebih kepada tauhid, kerana nak menjadi dalil terhadap kewujudan Allah, kekuasaan Allah, maka dia memerlukan kepada 2 mata kasar. Jadi 2 mata hati itu untuk lebih kepada ibadat, menjiwai ibadat tu. Menjiwai ibadat yang dia laksanakan. Jadi orang yang sentiasa melazimi la ilaha illallah, ketika dia sembahyang, sejuk mata hati. Sejuk mata hati ni bermaksud antara benda yang Nabi SAW sejuk mata hatinya ialah sembahyang. Nabi SAW dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, Al-Imam Ismail An-Nubhani rahimahullahu ta'ala mengatakan Nabi SAW kalau nak rehat, dia rehat dengan sembahyang. Kalau nak tenangkan jiwa Nabi SAW yang tengah gelisah ni, dia sembahyang. Jadi waktu sembahyang tu, waktu dia nak merehat, waktu dia nak melepaskan kegelisahan, kekerisauan yang ada pada Nabi SAW, iaitu dengan sembahyang. Sehingga Nabi mengatakan sembahyang ni antara tempat yang menjadi sebab sejuk mata hati aku. Ini tempat ketenangan, iaitu sembahyang. Kalau orang tu sembahyang kau gelisah, teruk tu. Kau gelisah dia sembahyang. Makin lama cepat, makin cepat nak habis, kau gelisah dia sembahyang. Orang sembahyang nak jadi penyejuk mata hati, nak jadi benda yang dapat merehatkan minda. Dia tidak, dia rasa gelisah pula. Jadi tak sedap tu.
Masalah tu. Dan lain daripada tersebut tu, daripada bagai karamah, daripada pelbagai benda-benda pelik yang diberikan kepada orang soleh, dia panggil karamah. Jadi banyak karamah, dia pun eja karamat. Benda-benda banyak karamah luar biasa yang berlaku, yang diberikan bagi orang yang membanyakkan zikir dan taat akan Tuhan Rabbul Arbab, iaitu Tuhan bagi sekalian Tuhan-Tuhan. Tuhan bagi sekalian Tuhan-Tuhan, yakni Tuhan bagi sekalian Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan. Bukan ada Tuhan sungguh. Tu. Mereka tu sahaja yang menganggap Tuhan. Kristian dia anggap Tuhan dia ada Isa, Yahudi dia ada Tuhan dia, Buddha ada Tuhan dia dan sebagainya. Itu bukan Tuhan sebenar, tu Tuhan yang dianggap Tuhan. Tuhan sebenarnya Allah Ta'ala. Jadi Tuhan Buddha Allah Ta'ala, Tuhan Yahudi Allah Ta'ala, Tuhan Kristian Allah Ta'ala, Tuhan Hindu Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala belaka. Bukannya dia ada Tuhan dia, tak boleh gitu. Mana ada Tuhan dia? Tuhan dia Allah Ta'ala juga. Bukannya patung tu. Jadi itu kelebihan orang yang banyak zikir. Jadi zikir lah, nanti ada kesan dia. Tapi janganlah kita kosak zikir nak ada kesan pula. Tu ya. Nak zikir tu kerana nak mengingat Allah Ta'ala, cuma kesan sampingan zikir tu ada. Di ibarat seperti suplemen lah. Suplemen tu jaga kesihatan sampingan kita makan tu. Maka zikir pun makanan sampingan rohani untuk kita mendapat benda-benda yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasayyidus sadati, dan penghulu bagi segala penghulu-penghulu. Itu merujuk pada Allah lah. Itu dia punya sifat dia. Kemudian dan istimewa pula sangatlah ia seorang membanyakkan zikir itu tak kala sakit. Sakit. Sama ada sakit ringan atau sakit berat. Tambah kalau sakit berat. Kalau sakit berat yang nak sampai tahap meninggal dunia, digalakkan untuk memperbanyakkan baca surah Al-Ikhlas. Kerana kelebihan membaca surah Al-Ikhlas ketika sakit sehingga nazak meninggal dunia tu, ia akan dibebaskan daripada fitnah kubur. Sama macam fadilat surah Al-Mulk. Sama macam fadilat surah Al-Mulk. Jadi ketika kita sakit tu, memperbanyaklah baca surah Al-Ikhlas. Kerana kita tak tahu kita ni mati, mungkin sebab sakit hak ringan ni. Nampak macam ringan, rupanya mati esok ni. Apatah lagi kalau sakit tu sakit yang berat. Jadi selagi mana kita sedar tu, kita pun baca surah Al-Ikhlas. Ataupun kalau tak baca surah Al-Ikhlas pun memperbanyakkan zikir La ilaha illallah, supaya kita mati dalam keadaan La ilaha illallah. Begitu. Bila ketika sakit tu banyak memperbanyakkan zikir, ketika sihat pun zikir juga. Bukan bermakna sihat tak payah zikir, sakit ke zikir. Tu. Dan tatkala hampir hendak mati, dia bagi nazar, sakit nak mati. Sakit yang tak mati dengan sakit yang mati. Sakit yang nak mati, dua benda yang beza lah. Jadi sakit yang nak mati ni kita boleh anggar, ataupun kita boleh andaikan kita ni sakit, kita ni teruk dah nak mati. Ataupun doktor bagi tahu kau bahawasanya penyakit kita ni diancam nyawa. Jadi kita pun banyak zikir ketika tu. Tatkala hampir mati. Mudah-mudahan mati dalam keadaan ditutup dengan La ilaha illallah. Kerana adalah ketika itu, ketika hampir nak mati tu, ghaliknya, kebiasaannya lupa dan lalai sebab kesakitan. Ketika tu, waktu tu banyak lalai. Sebab hati kita, kepala otak kita duk tuju kepada kesakitan yang merana tu. Duk aduh, habis zikir. Tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun baca surah-surah pendek, surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Jadi kita dapat mengingati Allah Ta'ala ketika sakit. Ketika sakit. Sakit ni boleh jadi sakit ni memang ditetapkan Allah Ta'ala sejak azali dah. Cumanya dalam Islam ni ada juga nak elak daripada sakit dengan makan makanan yang dipanggil sebagai suplemen, makanan sampingan yang dimakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah makan madu serta air campur minum. Itu antara minuman Nabi SAW. Ni bulan-bulan Maulid ni tu antara minuman Nabi SAW, air campur madu.
Air campur madu ni bubuh air dulu baru madu, bukan madu baru air. Sebab madu tu adalah syifa. Dia tu ubat. Bila ubat ni dia mendatang, dia bukan didatang. Dia bukan didatangi air, tapi dia mendatangi air. Jadi kita letak air dulu baru letak madu. Bukan letak madu dulu baru air, bukan. Tu cara dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ketika mabuk lagi hadir syaitan, dan ketika mabuk ni dia kata adalah ketika itu, ketika nak mati itulah. Dia kata ghaliknya lupa, kebiasaannya lupa dan lalai sebab kesakitan. Dan kejut aku. Dan ketika mabuk lagi hadir syaitan. Yang ni ketika kita sakit hampir nak mati ni, kita ni seolah-olah macam mabuk. Mabuk apa dia? Tak sedar sangat. Tak sedar sangat. Kalau sedar dia cakap dah orang sebelah. Tengah-tengah nazar dia cakap, "Oi, tolong talqin sekali." Tak ada gitu. Waktu tu dia separuh sedar. Dia nak kata sedar sungguh, tidak. Tak sedar sungguh pun tidak. Dia separuh-separuh. Lagi pula hadir syaitan, hendak mencuba akan orang yang mukmin. Ni orang sakaratul maut. Syaitan ketika ni mari. Dalam kitab perukunan sebut syaitan akan menjelma sebagai orang yang paling dia suka. Kalau mak pak dia akan menjelma sebagai mak pak dia lah. Apa fungsi dia? Fungsi dia ialah, itulah usaha terakhir iblis syaitan untuk mengkufurkan dia. Untuk mengkufurkan orang si mati itu. Lagu mana? Ketika orang sakaratul maut, dia tu dahaga. Dahaga yang bersangatan lah. Ketika kita berada pada posisi itu, nanti akan datang, wallahu a'lam bila tu. Jadi kita kena banyak-banyak husnuzan dengan Allah Ta'ala. Bukannya kita ni mati dalam keadaan kena azab ni, belum lagi ni. Tu. Kena husnuzan banyak-banyak dengan Tuhan. Jadi ketika tu, dahaga sangat banyak. Sangat dahaga. Ketika tu syaitan mari menjelma kepada kita orang yang paling kita kasih. Kalau tok guru lah. Kalau ibu bapa lah. Untuk apa? Untuk beri minuman. Untuk beri minuman. Tapi dengan syarat masuk agama Yahudi. Dengan syarat masuk agama Nasrani. Dia pun katalah, aku dah masuk dah agama Nasrani, alhamdulillah dapat syurga. Dia akan berdialog gitu. Dalam bentuk dia akan merupai orang yang kita kasih. Jadi bila orang yang kita kasih, kita dengar dia cakap gitu, ujian besar kalau tak ikut. Tu. Ujian sangat besar kalau tak ikut. Jadi kalau kita tak tahu benda ni akan datang, boleh jadi ikut, kita mati dalam keadaan kufur. Tu. Bila kufur kau kekal neraka selama-lama, tak ada batal balik dah. Jadi ketika itu kalau kita ambil dan kita layan iblis ataupun syaitan, godaan syaitan ketika itu, maka kita sudah hampir ke arah kekufuran. Itulah usaha terakhir syaitan untuk menjerumuskan manusia ke arah kufur. Tapi kalau nisbah orang ramai di sebelah orang sebelah dia ni, dia tak tahu dia kufur, maka zahirnya hukum Islam. Jangan kita pula kata, kawan ni kafir kot, mungkin kafir kot, masuk bakar sudah tak ada dulu. Tak boleh itu. Tu hukum zahir Islam lah kita ni. Dia tu sendiri, dia dengan Allah Ta'ala tahu. Okey, kemudian jadi hati syaitan dengan datang baginya, bagi orang mukmin tu, tamfil rupa ahlinya, ahli orang mukmin, iaitu menyerupai rupa keluarga dia. Tamfil tu menyerupai, dia menjelma rupa ahli keluarga dia, yang dia kasih lah, biasa mak pak lah. Dan kekasih orang mukmin tu yang sudah mati dahulu-dahulu. Kalau hidup tak heran lah. Kalau hidup dia kata aku ni berjaya kerana masuk agama Yahudi, confirm tak mau percaya kawan tu. Mestilah dia menjelma orang yang dah mati. Sebab orang yang dah mati tu dia faham lah, dia dah merasai benda yang telah berlaku setelah mati. Jadi nak percaya tak percaya tu 50-50. Ketika tu ujian cukup besar. Maka berkatalah tiap-tiap daripada radhiyallahu anhu, telah didapati mereka itu yang maka berkata tiap-tiap daripada radhiyallahu anhu, betul tak? Okey.
Dan akan berkata tiap-tiap daripada radhiyallahu ta'ala anhu telah didapat mereka itu yang makbul pada agama Allah, pada Allah agama begian-begian. Okey, ni dialog dia. Maka dia kata, maka berkatalah tiap-tiap daripada radhiyallahu anhu. Daripada radhiyallahu anhu. Okey, kita tak tengok dulu, kita tengok dialog dia. Telah didapati mereka itu orang-orang yang telah mati, yang makbul, yang diterima pada Allah Ta'ala agama begian-begian, agama sekian-sekian, yang selain Islam Maka matilah olehmu, oleh orang yang mukmin yang nak mati ni, atas agama itu. Ni pujuk rayu syaitan. Ni pujuk rayu syaitan. Jadi gini ni hikayat percakapan syaitan. Dia kata gini, berkata tiap-tiap daripada radhiyallahu anhu, tiap-tiap daripada orang yang telah mendapat redha Allah, begitu, telah didapati mereka itu orang yang meninggal dulu tu, yang makbul, iaitu yang diterima pada Allah Ta'ala agama begian-begian. Begian-begian tu bohgilah Yahudi ke Nasrani. Allah Ta'ala terima agama Yahudi, Allah Ta'ala terima agama Nasrani. Maka matilah olehmu, yakni orang yang nak mati ni, atas agama itu, agama begian-begian, agama Yahudi, agama Nasrani. Dulu-dulu orang mati dalam keadaan agama Yahudi, semua masuk syurga, Allah Ta'ala makbul, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala terima. Jadi mu masuklah, mu matilah dalam keadaan mu tu Yahudi. Tu pujuk rayu syaitan tu. Maka orang yang dikehendaki Allah akan mati atas agama Islam, ditetapkan atas agama Islam. Jadi kalau orang yang Allah kehendak sejak azali dia akan mati dalam keadaan Islam, dia akan tetap teguh, tak akan ikut orang tu, tak akan ikut pujuk rayu syaitan. Jadi ni bergantung pada mana ni? Bergantung pada iman kita esok-esok nak mati ni. Dia bukannya bergantung semata-mata mengaji dulu samin dia. Kalau gitu, kau soalan kubur dah ada banyak dah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita pun Allah. Kat kubur tu bukan mulut yang jawab, iman yang jawab. Iman kalau tak kenal Tuhan, dia tak boleh jawab. Siapakah kitab? Apakah kitab rujukan kamu? Kita tahu dah Quran, tapi yang menjawab esok ni iman, bukannya mulut. Siapakah Nabi kamu? Nabi Muhammad. Mudahlah, orang fasik boleh jawab. Tapi kat akhir, dekat kubur esok ni bukan mulut yang jawab, iman dia jawab. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, apabila bertanya man rabbuka, dia nak jawab, dia tak boleh jawab, dia hanya sebut gitu ya. Terpinga-pinga. Padahal dia tahu nak sebut Allah, tapi tak nak sebut sebab iman dia tak kenal Tuhan. Tu orang kafir lah. Jadi orang kafir tak kenal Tuhan, jadi dia tahu dah, dulu pernah dengar nama Allah itu Tuhan, tapi dia nak sebut tu tak boleh sebab iman dia tak kenal Allah. Jadi tak boleh sebut Allah. Walaupun soalan tu sudah spot dah. Banyak kali tu. Kemudian lepas tu diletakkan atas agama Islam dan disuruh datang kepadanya Jibril. Jadi disuruh Jibril tu datang kepada orang mati tu. Maka datang Jibril menyapukan muka orang yang nak mati tu. Sapulah muka, Allah Ta'ala suruh sapu muka, maka jadi tersenyumlah pada ketika itu, ketika nak mati tu. Senyum, sebab apa? Tetap dalam agama Islam. Sebab itulah kita kadang-kadang bila orang meninggal terzahir senyum tu, tak payah kan? Tu sengih lain macam. Sengih lain macam tu ada dua. Bukan. Kalau terbeliak mata. Kalau terbeliak mata ada dua. Ada dua. Dalam kitab Qatrul Ghaif sebut, orang yang terbeliak mata yang meninggal ni ada dua kemungkinan. Pertamanya ialah dia telah melihat malaikat azab yang akan bakal mengazab di atas kubur, sehingga terkejut dan terbeliak. Satu. Yang kedua, dia terlalu takjub kerana melihat nikmat-nikmat syurga yang bakal dia dapat, juga terbeliak juga. Juga akan terbeliak juga kerana melihat nikmat-nikmat syurga yang terlalu banyak yang bakal dia dapat, juga terbeliak. Jadi itu tak boleh buat kesimpulan orang terbeliak mata meninggal ni confirm neraka ni. Tak boleh. Orang yang terbeliak mata tu boleh tentu confirm neraka, boleh jadi confirm syurga, kerana dia terbeliak tu kerana terkejut melihat nikmat syurga yang terlalu banyak.
Kalau hak terbeliak neraka pula, terbeliak kerana melihat malaikat-malaikat yang bakal mengazab dia, dan malaikat-malaikat yang keluar, yang bertemu dengan orang mati yang nak mati su'ul khatimah ni dengan rupa yang buruk, rupa yang hudud. Jadi dia terkejut, terbeliak juga. Bagi kita yang nampak orang mati tu terbeliak, kita pula sunat tutup mata. Bukan kita tutup mata dia. Kita tutup mata buat apa? Kita menutupkan mata dia. Kemudian dan berkata ia Jibril, si Anu, wahai sekian-sekian orang, tiadakah engkau ketahui akan aku ni Jibril? Dia perkenal diri ya. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nurul Zalam, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, malaikat Jibril alaihi salam juga akan menyambut roh orang mukmin ni kalau dia peseng jaga wudu. Kalau dia peseng jaga wudu. Jaga wudu ni maksudnya ialah asal batal ambil wudu balik. Ambil wudu balik. Itu maksud jaga wudu. Jadi kalau dia boleh istiqamah jaga wuduk dia itu sehingga mati, maka mati dia itu akan datang disambut ruh dia oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam. Dan sekalian itu seterumu, tadi yang duk seru kamu tadi tu semua musuh-musuhmu tu daripada syayatin, daripada syaitan. Orang jahat, syaitan di alam jin tu. Matilah olehmu atas agama Hanafiyah. Ni Hanafiyah ni kena urang bukan mazhab Hanafi ni. Hanafiyah ni agama yang lurus. Dan bukannya ada agama baru pula namanya agama Hanif, bukan. Sekali jadi puak-puak Abraham tu, ada agama Hanif. Apa dalam Quran sebut Hanifan Musliman wa ma'ana musyrikin? Hanif tu agama Ibrahim. Tu. Jadi Hanif tu maksudnya agama yang lurus, agama Islam juga. Jadi ni agama Hanifiyah dia kata. Dan atas syariat yang jibilliyah, atas syariat yang jilah, yang jelas, yang tidak ada keraguan. Tu jilah. Mu mati dalam keadaan agama yang Islam, agama betul, agama lurus, syariat yang cerah, yang jelas, yang tidak ada syak padanya, maka tiadalah terlebih kasih pada orang hendak mati seperti itu. Tak ada orang yang lebih suka berbanding dengan mati dalam keadaan begitu. Siapa yang tak suka mati dalam keadaan begitu? Suka. Mati dalam keadaan Islam dengan selamat. Jadi kita banyak ibadat, banyak ilmu, banyak tu, banyak ni, akhirnya akan diuji ketika kita nak mati. Tu ujian paling besar. Nampak macam relax ya, aku ni tak maksiat dah ni. Tak berzina dah, tak mencuri dah, tak ni, tak tu, maksiat kira kosong lah. Tapi ujian terakhir kita tu ketika nak mati. Apabila syaitan mari dalam bentuk keluarga kita untuk menghasut kita masuk agama baru. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mencetera, yakni bercerita, nukil cerita daripada firman Allah Ta'ala. Mana ni hadis kursi. Firmannya firman Allah Ta'ala. Jadi ni bukan Quran ni, hadis kursi. Hadis kursi. Allah Nabi SAW sebut bahawa Allah sebut. Jadi hadis kursi ya. Bukan ayat Quran. Tak pergi bicara ayat Quran. Mana aku tak pernah dengar. Aku mengaji 30 juzuk dah, tak pernah dengar. Tu okey lagi. Sekali dia pergi baca dalam sembahyang, habis cerita. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Batal mayat tu. Tak ada khilaf tu. Kemudian dia kata, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu kotaku, dan barang siapa masuk ia barang siapa di dalam kotaku, sentosa ia seorang daripada siksaku. Yakni siapa yang mengucap la ilaha illallah, beriman dengan Allah, dia masuk ke dalam syurga dan aman daripada azab. Aman daripada azab ni kalau dia sudah selesai tuntutan fardu ain atas dia dan tak buat dosa yang menyebabkan berat dosa berbanding kebaikan, dan dia tidak menzalimi makhluk lain, barulah aman daripada siksa. Tapi kalau dia ada hutang dengan orang lain, ada buat dosa dengan orang lain, walaupun la ilaha illallah, dia masuk syurga tapi lewat sikit.
Dia kena berhabis hutang dengan makhluk dulu. Kalau tak selesai hutang melainkan masuk neraka dulu. Baru akhirnya akan datang masuk syurga. Jadi la ilaha illallah tu kunci syurga saja. Masuk awal belum tentu. Kunci syurga dah dapat, masuk awal belum tentu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al jannata ay ma'al faizina. Barang siapa adalah akhir kalamnya, kalam barang siapa tu daripada dunia, la ilaha illallah, masuk syurga. Sinilah timbul khilaf. Kalau seseorang itu ucap ketika mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia kena ulang balik tak la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab nak ambil fadilat, Nabi SAW kata siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Sedangkan dia ni sebut akhir kalam dia Muhammadur Rasulullah. Kena ulang balik tak la ilaha illallah untuk dapat fadilat ini. Khilaf ulama. Pendapat pertama kata kena ulang balik kerana berdasarkan zahir hadis yang mengatakan la ilaha illallah kalau akhir kalam dia baru masuk syurga, fadilat masuk syurga tu. Kemudian kalau dia pendapat kedua kata tak payah ulang dah kerana Muhammadur Rasulullah itu penyempurna makna la ilaha illallah. Jadi tak payah ulang. Cumanya kalau orang Islam dia tak mengucap ketika meninggal dunia itu, bukan bermakna dia kafir. Dapat mengucap la ilaha illallah ketika hampir nak mati, itu satu fadilat sahaja, itu satu kelebihan. Bukan bermakna dia ni kafir, apatah lagi dia ni ahli neraka. Tu. Berbeza kalau dia orang kafir. Kalau dia orang kafir yang kita harapkan dia masuk Islam, kerana dia ni banyak kaji Islam contohnya, dia pun hampir nazak nak mati, kita pun sunat talqin. Sunat talqin, bila talqin orang kafir barulah talqin dalam keadaan penuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita talqin gitu. Jadi kalau dia dapat penuh, mudah-mudahan dia Islam. Kalau tak dapat, nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Tu. Jadi kalau untuk orang Islam tak payah talqin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak payah. Jadi kalau filem-filem buat gitu, bohong. Mana sempat orang nak ucap syahadah gitu, penuh gitu. Orang tu nak meninggal tu. Nyawa-nyawa ikan tu. Kemudian artinya serta orang yang dapat kemenangan, yakni masuk syurga bersama orang-orang yang mendapat kemenangan, iaitu orang yang dapat masuk syurga lah, orang menang tu. Dengan ketiadaan mendahulu seksa, yang dengan ketiadaan, dengan belum kena seksa, dia masuk syurga lalu dah. Tak kena seksa lalu. Sebab orang beriman dia ada tiga. Pertama, dia masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, dia masuk syurga tanpa kena seksa, dan dia kena hisab. Dan yang ketiga, masuk neraka dulu baru masuk syurga. Tu tiga orang. Tiga orang ni orang beriman belaka. Kita tak tahulah package apa. Package A masuk syurga tanpa hisab, package B kena hisab masuk syurga, package C masuk neraka dulu baru masuk syurga. Tu package dia. Pilih package sendiri. Tu. Kalau boleh bayar package A 100,000, pakat bayar 100,000. Tapi tak boleh bayar dengan RM1. Kena bayar dengan imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan dia. Tu. Kemudian dia katanya dan pada satu hadis yang lain, dan iaitu hadis yang lain tu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah harramahu Allahu 'alan nari. Barang siapa ada ia barang siapa akhir kalam barang siapa itu la ilaha illallah, diharamkan barang siapa Allah Taala api neraka, yakni oleh Allah akan api neraka kepada dia. Sama je makna tadi. Bila dakhala jannah, masuk syurga, maka dia bebas daripada neraka. Dan lagi sabda Nabi, ni dia panggil kelebihan mati yang kalau kalam dia akhir dia la ilaha illallah. Bukan semua orang dapat rezeki begitu. Lepas tu kalau kita nak tidur tu, sebelum tidur tu ucaplah syahadah tu. Mana tahu matilah keadaan tidur. Dia panggil matilah keadaan tidur ni sebahagian daripada mati terkejut. Matilah keadaan tak tahu apa, tidur mati je. Tu dia panggil mati terkejut. Tu. Lepas tu ulama ada amalan dia buat la kitab Rawaitul Munasyarah Safinatun Najah,
iaitu baca basmalah 21 kali sebelum tidur. Fadilatnya antaranya boleh elak mati terkejut ketika tidur tu mati. Ataupun elak daripada masuk curi, ataupun kebakaran rumah ketika tidur, atau diganggu syaitan ketika tidur. Tu fadilat dia 21 kali. Tu bismillah tu banyak amalan tentang bismillah. Nak sembuh daripada gila pun ada. Baca bismillah berapa ribu kali tak ingat lagi tu. Banyak. Amalan bismillah ni banyak. Cuma buat tak buat. Nak jadi pandai, nak jadi alim dengan bismillah pun ada. Nak jadi futuh alim dengan baca bismillah beberapa hari, berapa ribu kali ada dia punya amalan tu. Cuma sanggup buat tak buat lah. Lepas ni baca-baca, aku tak payah mengaji dah. Tu setan tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu laysa yaquluha 'indal mauti illa anjathu minan nari. Dia katanya, barang siapa, mana tadi? Ajarkan oleh kamu akan orang yang hendak mati kamu la ilaha illallah. Alaqinu mautakum. Mautakum di sini bukannya orang yang dah telah mati, dah orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati, bukannya orang yang telah mati. Kalau orang yang telah mati, dia panggil talqin juga. Talqin dalam fiqh ni dua. Talqin ketika nak mati, talqin sesudah mati. Talqin yang sesudah mati tu kat kubur tu, itu pun sunat juga. Ni talqin sebelum nak mati, nazak. Kita nak talqin ucapan syahadah untuk dia, la ilaha illallah sahaja. Jadi laqinu mautakum ni hadis yang suruh kita mentalqin orang yang sakit hampir nak mati. Dan ni sunat dalam mazhab Syafi'i, bukannya wajib. Dan kita dah hurah dah dulu, orang yang nak mentalqin dia ketika nak mati ni ialah orang yang paling dia kasih. Orang yang paling dia suka, bukan orang yang paling dia musuh. Orang yang paling dia musuh kau tak mau ikut lah, mampusmu lah kata. Mestilah orang yang nak talqin tu sunatnya orang yang paling dia kasih. Yang paling dia rapat, supaya mudah ikut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bahwasanya tiada berkata akan dia akan la ilaha illallah tatkala mati, melainkan melepaskan seseorang tu daripada api neraka, dengan izin Allah Ta'ala. Maka sunat dikatakan pada orang yang hampir mati, sunat talqin. Siapa yang sunat tu? Orang yang paling kasih dengan si mati. Orang yang si mati paling kasih dengan dia tu sunat talqin. Jangan lari pula. Lari. Kerana bahawasanya ia orang yang hampir mati di dalam sangat kesusahan ia. Kita tak susah lagi sebab sihat lagi, tak mati lagi. Kita tak tahu perasaan dia tu. Kemudian dan kesakitan, maka terkadang jatuh pada waham seorang, waham orang nak mati, sangkaan orang nak mati tu kadang-kadang berlaku, jatuh tu berlaku. Jangan engkau kata, dia mari perasaan tu. Jadi orang yang hampir nak mati ni kadang-kadang mari terlintas perasaan, jangan mu kata, jangan mu sebut la ilaha illallah. Sebab itulah kita sunat talqin ke dia supaya memperingatkan dia. Jangan sampai tahap dia menafikan pula la ilaha illallah tu. Hujan cukup besar ketika nak mati. Tu. Jadi sunat orang talqin kerana orang yang nak mati ni, orang yang nak meninggal ni, kadang-kadang terlintas dalam hati dia, jangan mu kata la ilaha illallah. Tu Kemudian dia katanya, dan jangan ditalqinkan serta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni untuk orang Islam saja. Jangan kita baca semua full set, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cerak orang yang talqin tak mengaji. Talqinnya la ilaha illallah sahaja, Muhammadur Rasulullah tak payah. Muhammadur Rasulullah tak payah. Tetapi jikalau dikata oleh orang yang hampir mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada mengeluarkan daripada akhir kalamnya kalam orang mati la ilaha illallah. Ini pendapat yang kita sebut tadi. Ada pendapat kata, kalau kata Muhammadur Rasulullah kena ulang balik la ilaha illallah supaya dapat fadilat. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, niscaya masuk syurga. Nak dapat fadilat tu.
Pendapat kedua kata, tak payah dah. Ni pendapat kedua ni. Syekh Dawud ambil ni pendapat kedua yang kata bila sebut Muhammadur Rasulullah, tak payah dah ulang la ilaha illallah, kerana dapat dah fadilat yang Nabi sebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang akhir kalamnya, hidupnya itu menyebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Kerana ia Muhammadur Rasulullah, tamam syahadah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.